diberikan rezeki yang melimpah ruah untuk tahun 2022 ni. Semoga rakyat-rakyat Malaysia juga dilindungi Allah SWT, dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Selain itu, warna terang seperti warna fuchsia dan electric blue antara salah satu warna yang diramal bakal menjadi trending. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 1 Januari 2022. WHI terus setia bersama dengan anda jam 12 tengah hari setiap hari Isnin hingga Sabtu. Dan hari ini, hari Sabtu hujung minggu, sesuailah untuk kita semua bersantai bersama-sama kami. Saya Farin Ahmad dan Hawa Rizwana. Ya, Assalamualaikum. Semua selamat tahun baru. Okey, kita sama-sama doakanlah semoga tahun 2022 ni bagi kita rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan urusan, Amin. sihat sentiasa. Amin, insya-Allah. Saya rasa Hawa macam baru tahun lepas je saya bersiaran Baru di tahun Wanita lepas, hari ini. Tahun lepas tu semalam lah. Semalam. Daripada hari ini sempat Farin Rusik Fiza semalam. menutup 2021 dan membuka 2022, tapi serba ringkas apa harapan Hawa ni untuk 2022 ni? Okey, saya sendiri semoga tahun ini diberi banyak masa, peluang untuk bantu orang yang lebih memerlukan, insya-Allah. Dan saya lihat juga Hawa dan juga seperti saya, kita orang kata meraihkan ataupun membuka lembaran 2022 ni hanya di rumah saja malam tadi. Dan begitu jugalah yang berlaku di negara kita, di mana di Kuala Lumpur iaitu juga di Kota Malaysia ni, kedatangan 2022 disambut dengan serba ringkas, serba sederhana, juga menghormati dan mengingati kepada mangsa banjir yang melanda beberapa negeri. Dan telah digantikan dengan kerajaan itu dengan majlis doa selamat. Betul. Masjid-masjid, surau-surau dan juga musola di seluruh negara kita menyambut kedatangan tahun 2022 ini dengan doa selamat, solat hajat dan sebagainya. Sebab ialah di penghujung tahun 2021 tidak kita jangka berlakunya banjir besar, dan kita doakan semoga semua mangsa banjir dipermudahkan urusan mereka. Sama-sama kita bantu mereka buat jangka masa panjang, insya-Allah. Tak kurang juga beberapa negara lain di dunia yang membatalkan ataupun tidak menggalakkan perayaan tahun baru ini. Antaranya di London, England, Datuk Bandar London Sadiq Khan membatalkan sambutan kedatangan 2022 di dataran Trafalgar, di mana kalau kebiasaannya dirancang dihadiri oleh seramai 6,500 orang. Termasuk beberapa negara lain seperti India, Perancis, Jerman juga membatalkan majlis perayaan tahun baru. Dan kebanyakannya disebabkan oleh varian Omicron, kebimbangan tentang virus terbaru COVID-19 ini. Dan bukan di Malaysia saja kan, di seluruh dunia sambutannya berbeza untuk sambutan tahun 2022 ini. Okey, dan sedikit trivia mengenai tahun baru ni. Kalau kita nak tanyakan, Hawa mungkin tahu jawapannya, saya nak mengajak semua juga meneka. Okey, kalau kita lihat negara paling awal dan akhir menyambut tahun baru 2022. Okey, negara paling awal mana, Hawa? Kongsikan. Tonga. Kalau semalam kita pukul 10 pagi, masih lagi 31 Disember. Kita buat WHI pun belum bersiaran lagi 10 pagi semalam. Lagi. Tapi di Tonga mereka dah menyambut tahun baru. Dan juga kalau tempat terakhir, antaranya kalau kita melihat kepada geografi dunia ini, pulau-pulau kecil di Amerika Syarikat iaitu Pulau Bakar dan Pulau Howland. Tempat terakhir yang menyambut tahun baru 2022. Tapi pulau-pulau ni tak berpenghuni. Tak ada orang, tak berpenghuni. Itu dia sedikit sebanyak tentang tahun baru yang kami kongsikan kepada anda. Apapun, kita mulakan tahun ini dengan cukup bersemangat sekali. Okey, dan kita tak lupakan tentang apa yang berlaku di Malaysia ketika ini. Kalau kita lihat di Terengganu, mangsa banjir meningkat
dan setakat yang dilaporkan 451 mangsa sudah pun dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Kalau malam tadi 433 mangsa dan meningkat pula kepada 451. Baik, dan itu seperti mana yang telah dijangkakan dan kami sangat berharap dan berdoa ke semua pihak telah pun bersedia dan berwaspada dengan situasi ini. Baik, sebelum kita membuka lagi WHI 2022 ini, kami juga ingin berkongsikan serba sedikit rangkuman peristiwa akhir tahun 2021 yang telah disediakan oleh wartawan kami, Syifa. Sama-sama kita saksikan. Baru ingin menarik lafaz lega dengan penurunan kes positif COVID-19 di Malaysia, seluruh dunia digemparkan dengan varian Omicron yang kembali menggusarkan. Berbaki beberapa hari sebelum penghujung 2021, negara digemparkan dengan beberapa peristiwa penuh air mata dan kepiluan yang tidak dijangka. Tanggal 17 Disember, satu nahas jalan raya membabitkan sebuah trailer dan 3 buah kenderaan di lebuh raya Elite menghala ke Shah Alam telah mengorbankan 10 nyawa yang amat memilukan. Lebih menyayat hati apabila seorang ibu bersama 7 orang anaknya terkorban akibat daripada peristiwa tersebut meninggalkan seorang anak dan suami. Belum hilang kesedihan rakyat Malaysia akibat berita tersebut, sekali lagi negara dikejutkan dengan bencana banjir pada tanggal 18 Disember yang telah melumpuhkan beberapa buah negeri di Malaysia, terutamanya di Selangor. Banjir buruk selepas 50 tahun ini sememangnya tidak dijangka. Ibarat tsunami kecil, ia menenggelamkan kira-kira 4,400 buah rumah di Seri Muda Selangor dan turut menghancurkan dan menghanyutkan beberapa buah rumah di Kuala Langat. Malahan, banjir ini juga turut meragut seramai 48 nyawa. Selain itu, dalam kejadian yang sama, berlakunya runtuhan tanah di kilometer 62.9 menghala ke Bentong. Sebuah rakaman video yang tular memaparkan ratusan kenderaan yang melalui lebuh raya Kuala Lumpur Kara ini terkandas dan menyebabkan mereka terpaksa bermalam di dalam kenderaan masing-masing. Di Mentakap Pahang, bandar seluas 10,000 hektar ini seakan-akan hilang daripada pandangan mata. Hujan selama 2 hari telah mengakibatkan banjir besar dan merupakan pengalaman banjir kedua pada tahun ini bagi penduduk di Mentakap. Tidak dilupakan bagaikan jatuh di timpa tangga. Peristiwa pada malam tanggal 19 Disember lalu yang mana 8 buah unit kediaman di Flat Sri Johor Ceras musnah dijilat api dalam sekelip mata. Turut menyedihkan bangsa banjir yang masih menanti bantuan dalam keadaan pilu melihat rumah mereka hangus menjadi debu. Pada waktu yang sama, negara turut dikejutkan dengan kejadian tanah runtuh di kampung Sungai Penchala, Kuala Lumpur yang mengakibatkan 94 buah rumah terjejas. Siapa sangka mengakhiri tahun 2021 yang penuh mencabar ini, negara sekali lagi dikejutkan dengan rakaman video kepala air di Kuala Krai semalam. Ikutan hujan lebat yang berterusan, beberapa daerah di Kelantan turut dinaiki air dan seramai 500 penduduk di Jeli Kelantan terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Biarpun 2021 yang dilalui negara cukup mencabar, namun di sini kita turut dapat menyaksikan bagaimana rakyat Malaysia bersatu hati dalam menghadapi saat-saat sukar bersama. Selain daripada pihak berkuasa, sokongan dari NGO dan orang ramai serta komuniti memperlihatkan semangat dan sokongan sesama rakyat dalam keadaan kecemasan ini. Antara yang menarik, tular kisah Abang Viva yang turut membantu mangsa banjir dengan hanya berbekalkan wang sebanyak RM50. Diharapkan
tahun 2022 yang bakal membuka tirainya membawa 1000 kemanisan buat semua. Awal kita tutup 2021 dan seperti mana yang kita saksikan pelbagai ujian dugaan tapi juga penuh hikmah, penuh kisah inspirasi dalam 2021 dan kini kita membuka lembaran baru. Betul. Semoga segala apa yang berlaku pada tahun 2021 tu kita jadikan iktibar sama-sama untuk kita tingkatkan pada tahun 2022 ini, Fahdin. Baik. Sebagai pembuka ini kita ingin berkongsi sedikit sebuah kisah Hawa. Hawa bayangkan ketika kejadian banjir tempoh hari, seorang ibu yang baru saja melahirkan anak sekitar 26 hari, anak ketiga beliau dah terpaksa panjat ke bumbung, duduk di atas bumbung dan kalau dikabarkan juga airnya sudah menaiki paras leher ketika beliau naik ke atas bumbung surau. Seperti mana kita saksikan visual ini. Mungkin kalau kita sihat tak apa Hawa, tapi tengah pantang tu Hawa. Ya, kita yang tengok ni pun kita dah rasa kesiannya macam mana beliau menghadapi situasi banjir ketika itu dengan anak kecil kan baru 26 hari dan kita nak dengarkan pengalaman yang akan dikongsikan oleh beliau sendiri sekarang ini bersama kita dalam talian Puan Nur Kamaliah Muhammad Johan. Assalamualaikum Puan Alia. Waalaikumsalam. Puan Alia, apa khabar? Dah semakin sihat kabarnya hari itu tempoh hari memang sangat-sangat tidak sihat kesehatannya? Betul. Alhamdulillah waktu sekarang keadaan saya dah semakin sembuh. Alhamdulillah. Cuma batuk sebab COVID hari tu ada lagi lah. Okey, dan visual yang kita saksikan tadi adalah di Ulu Langat, betul Tapi puan sekarang ni berada di Bera Pahang lah, sedang berehat di sana, betul Di rumah mentua. Jadi Puan, macam mana keadaan di Ulu Langat ketika ini? Keluarga yang berada di sana semua macam mana? Keluarga saya kat Ulu Langat, alhamdulillah dah balik ke rumah atas bantuan ramai sukarelawan yang datang bersihkan rumah. Sekarang ni mereka dekat rumah lah. Okey, dan bukan itu saja, seperti mana yang kita kongsikan ini juga bukan saja melalui detik getir tempoh hari tetapi puan juga dijangkiti oleh COVID-19, betul puan Betul. Saya kena COVID tu sebelum bersalin lah ketika kandungan 38 minggu. Okay. Puan, kalau kita lihat dugaan demi dugaan untuk Puan Alia. Jadi Puan sendiri macam mana mengharungi cabaran-cabaran tu? Positif COVID-19, menghadapi bencana banjir dan anak ketika itu baru saja 26 hari. Puan sendiri pun tengah pantang. Macam mana Puan cari semangat tu? Waktu tu rasa sedih, down, terkejut, trauma semua adalah. Tak boleh nak cakap macam mana sebab masa kena COVID tu saya tak sangka akan kena. Dekat-dekat dengan bersalin pula. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Puan, seperti mana yang kita lihat pada gambar yang visual yang kami kongsikan ni, cuba mungkin serba ringkas juga ceritakan keadaan pada waktu kejadian tu. Okey, masa kejadian tu saya nak ke surau tu pun air dah deras dah masa tu. Saya pun dah hampir-hampir nak jatuh lah air masa dah dekat sampai dengan surau. Masa kat surau tu air memang deras. Masa kami sampai kat surau tu air belum masuk lagi. Tapi air tu tak sangka secepat tu. Dalam masa tak sampai 15 minit air dah masuk dengan surau. Makin tinggi semualah. Saya pun cuba cari tempat yang lebih tinggi lah untuk duduk pegang baby kan. Dan baby tu baru saja berusia 26 hari. Dan apa khabar anak ketiga tu ataupun bayi tu sekarang, Puan? Alhamdulillah baby dah sihat dah hari tu. Dia demam sikit hari tu. Namanya siapa Puan? Nur Amira Sofia. Cantik nama. Alhamdulillah. Puan, kalau boleh setelah dah mengharungi pelbagai cabaran ini, kita kalau boleh nak dengarkan harapan Puan untuk tahun yang baru ini, tahun 2022 Puan. Bukan saja untuk Puan tapi untuk kita semua rakyat Malaysia. Harapan saya pada tahun 2022 ni, seandainya berlaku lagi kejadian banjir besar seperti ini, saya harap bantuan boleh sampai dengan cepatlah. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Alia, Puan Nur Kamaliah kerana bersama kita tengah hari ini ya. Okey, Puan, kata-kata akhir, kata-kata semangat untuk mereka yang masih lagi ditimpa ataupun dilanda banjir ketika ini, Puan. Masih banyak lagi tempat dilanda banjir ni.
Semoga musibah yang kami alami ini akan ada hikmah tersembunyi yang Allah nak bagi. Dan kepada semua yang terkesan dengan musibah ni, sama-sama kita kuat semangat. Semoga diberi kekuatan dalam menempuh ujian dari Allah ni. Terima kasih atas kata-kata itu. Terima kasih sekali lagi Puan Nur Kamalia. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Itu kuat sekali lah bagi saya sebab ialah yang bangsa Baji ini kadang-kadang mereka ada cabaran-cabaran lain juga kan, dan kita harapkan permulaan tahun ini kita boleh bantu kepada mereka yang sangat-sangat perlukan bantuan kita. Kalau saya anak ber-26 hari baby itu memang sangat-sangat risau, air naik dengan sangat deras. Okey, tapi apa pun hari ini kami akan berkongsikan pelbagai perbincangan menarik yang merangkumi jangkaan tahun 2022 dari sudut kesihatan, kewangan dan juga cuaca. Jadi sekiranya anda ada apa-apa juga yang ingin dikongsikan, di mana mereka boleh kongsikan, Hawa? Di Facebook kami WHITV3 dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram WHITV3. Jangkaan 2022 kongsikan kepada kami. Okey Farin, kita nak rehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Malaysia. Harapan saya untuk tahun 2022, semoga COVID cepat terhapus daripada Malaysia dan Malaysia kembali pulih seperti sedia kala. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Apa yang kita cita-citakan tercapai dan apa yang kita inginkan terkabul. Dan semoga COVID cepat berakhir dan semua yang banjir pun cepat berakhir. Kita ingin hidup seperti semula, seperti dulu, dengan senang, dengan bahagia. Wanita hari ini, wanita hari ini. Selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga COVID-19 ni akan diangkat wabak penyakit ni daripada muka bumi dan diberikan rezeki yang melimpah ruah untuk tahun 2022 ni. Semoga rakyat-rakyat Malaysia juga dilindungi Allah SWT, dipermudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah dan Happy New Year. Dan selamat tahun baru seluruh rakyat Malaysia. Moga tahun depan COVID bangsa pulih dan kita lebih majulah daripada tahun-tahun sebelumnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Dalia daripada Kuala Lumpur. Ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita dapat berdamai dengan COVID-19 dan bersama-sama berjuang untuk mengekang penularan COVID-19. Semoga dunia kembali tersenyum dan kita menjadi lebih baik. Bye! Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga sebuah cita-cita, harapan, azam kita untuk tahun 2022 ini dimakbulkan dan tercapai, insya-Allah. Okey, baiklah, hari ini di Wanita Hari ini kita nak bersembang-sembang, berbual tentang jangkaan 2022 dari segi kesihatan, kewangan, cuaca, dan kita nak mulakan tentang kesihatan dulu. Okey, dan semalam 31 Disember 2021, hari terakhir untuk tahun 2021, kes COVID-19 dicatatkan 3,573 kes. Walaupun angka dia masih tinggi, tapi berbanding dengan bulan-bulan sebelum ini memang jauh berbeza dan kita harapkan penurunan lebih cepat berlaku dari hari ke hari. Okey, baiklah, kita nak fahami lagi tentang trend penurunan COVID-19 untuk tahun ini. Dan bersama kita di WHI ialah Dr. Muhammad Yazli Yohana, pakar perunding perubatan dalaman dan penyakit berjangkit dari Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Dr. Yazli, terima kasih kerana bersama kita tengah hari ini, Doktor. Sama-sama, Hawa. Terima kasih juga. Okey, Doktor. COVID-19 ada sejak 2 tahun lalu, 2020, 2021 dan tahun 2022 ni kita dikejutkan dengan varian Omicron, Doktor. Kalau boleh kita nak dengarkan pendapat Doktor tentang keadaan sekarang ni. Coronavirus sifat dia akan bermutasi. Okay? Daripada yang original Wuhan, kita dengar dapat Alpha, lepas tu pada Beta, lepas tu Delta yang teruk melanda pada pertengahan tahun ini. Okay? Hujung tahun ini dan awal hingga ke pertengahan tahun ini kita akan tengok Omicron pula. Dari satu segi, apa yang coronavirus ni buat?
original, alpha, beta, delta dan omicron, satu saja yang konsisten. Mereka lagi senang berjangkit. Dia punya R0 tu lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Okey, maksudnya mereka bermutasi dengan harapan mereka akan senang lagi untuk merebak, menjangkitkan kat ramai orang sebab omicron atau coronavirus ni tak boleh hidup tanpa manusia. So nature dia nak lagi lama dengan orang tu, lagi lama dia survive dekat muka bumi ni. So sebab tu dia makin mudah berjangkit. Itu yang kita faham pasal Omicron sekarang ni. Tapi dari satu aspek, walaupun mudah berjangkit, kita tak nampak sangat yang dia senang membunuh macam virus-virus, coronavirus, variasi-variasi sebelum ni. Okay, itu mungkin terlampau awal untuk saya cakap dia kurang bahaya, okay? Tapi dari data-data awal yang kita nampak di South Africa, daripada data-data awal yang kita nampak orang kaji Omicron dalam haiwan, dalam tikus, kerosakan dalam paru-paru tu tak seteruk Delta, tak seteruk Alpha. Okay? Itu something yang kita look forward in 2022 lah. Harap-harap insyaAllah walaupun dia mudah merebak, tapi dia tak mudah membunuh. Itu je harapan. Ya, sebab ialah lazimnya apa yang dikabarkan walaupun masih lagi dalam tempoh kajian, Omicron ini dia tak tunjukkan apa-apa simptom yang teruk kan, doktor? Betul, tapi kita harus ingat ini masih awal kita nampak Omicron. So kita belum nampak lagi Omicron apabila imun daripada vaksin dah turun. Okey, kita tengah berOmicron sementara kita tengah vaksin. Okey. So bila vaksin efek tu turun, kita tak nampak Omicron macam mana perangai dia. Ya. Okey, itu so kita tak boleh lagi nak rasa senang, nak rasa kurang risau sebab selagi ada coronavirus, selagi dia bermutasi, kita jangan ambil enteng lah. Maksudnya doktor, penat macam mana pun kita nak pakai pelitup muka, jaga jarak sosial, masih kena buat lagi. Dan macam mana dengan dos penggalak, doktor? Apa yang satu yang kita nampak, dos penggalak ni memang kena galakkan lah. So dari satu segi kita tahu yang kita dah nampak dalam 2 tahun kita belajar pasal coronavirus, dalam 2 tahun kita belajar pasal vaksin, dia punya immunity tu makin lama makin menurun. Okey, anda dapat vaksin Januari, 2 kali Januari, bulan 7, bulan 8 imun badan tu dah lemah. Boleh dapat COVID senang-senang. Boleh dapat COVID yang teruk senang-senang. So booster tu akan mengingatkan lagi badan, akan mengajar badan macam mana nak, kalau virus datang macam mana nak lawan. Yang menarik, apa yang kita nampak di kajian di negara luar, mereka yang dah dapat booster, peratusan untuk mendapat Omicron tu lagi kurang daripada mereka yang tak dapat booster. Okey. So itu satu something yang kita kena fikirlah. Okey, baik. Kita tinggalkan seketika mengenai COVID-19 ni, doktor. Kita nak beralih kepada banjir pula sekarang ini, untuk mangsa banjir dan juga sukarelawan yang membantu kan. Jadi kalau boleh doktor kongsikanlah tentang sedikit sebanyak penyakit bawaan air. Jadi untuk kita sama-sama berhati-hati nak jaga kesihatan sewaktu musim banjir ni, doktor. So sebelum COVID, penyakit bawaan banjir ni dah berada dengan kita semenjak azali lah, semenjak zaman Tanah Melayu sampai sekarang lah. So banjir dan kuman-kuman daripada banjir memang berada dalam negara kita. Tapi satu benda yang kita beza sekarang ialah banjir di bandar compare dengan banjir di luar bandar. Alright? Kebanyakan penduduk di bandar mereka ada penyakit-penyakit common seperti kencing manis. Okay? Kencing manis dah akan buat imun badan kita rendah daripada biasa. Okay? Dan di bandar pada amnya lebih banyak kawasan kotor, kawasan bernajis, kawasan tikus. Okay? So kalau orang yang imun badan dia sudah tak cantik seperti orang kencing manis yang duduk di bandar contohnya, terdedah dengan air kotor, kuman-kuman ni. Okay? So risiko untuk mendapat leptospirosis atau kencing tikus, risiko untuk mendapat miliodosis atau kuman daripada tanah dia keluar sangat tinggi. Okay? So nasihat saya kalau kita expose dengan banjir, pastikan kita pakai boot, pakai seluar sampai ke bawah tu, jangan pakai slipper, jangan pakai sandal. Sebab kaki tu ada luka, kaki tu ada hirisan kulit, senang kuman ni nak masuk. Itu cara dia nak masuk. Kalau kulit kita intact, cover, kuman tu tak boleh masuk.
Okey, baik. Okey, kita dah cover sedikit sebanyak COVID-19, banjir dan doktor. Tahun lalu pun kita dikabarkan Malaysia ini negara tak sihat. Jadi di penghujung perbincangan kita ni, kita nak dengarkan nasihat dan juga kata-kata daripada doktor untuk kita sama-sama rakyat Malaysia menjaga kesihatan. Semoga tahun 2022 ni kita amalkan gaya hidup yang lebih sihat, Dr. Yazli. Silakan. So satu perkara kita belajar pasal COVID, okay? Tak guna kalau dah dapat COVID baru nak ambil vitamin C, baru nak ambil vitamin D. Okay, dah terlambat. Okay? So di tahun baru semakin kita naik tahun, umur semakin meningkat. Kita tak boleh nak reverse umur. Okay? Semakin kita berusia, imun badan akan semakin lemah. Itu logik. Okay? Kita tak boleh nak reverse umur. Tapi kita boleh reverse berat badan. Since kita mention gaya hidup sihat, kita memang nampak pesakit-pesakit yang mempunyai body mass index yang tinggi. COVID senang kacau paru-paru. Tak payah pasal COVID lah, denggi atau penyakit lain pun. Okay? Kalau BMI tinggi, gaya hidup tak sihat, kolesterol, hipertensi, diabetes, badan memang tak cukup kuat untuk lawan kuman-kuman tu. Okay? So sementara kita diberi peluang ni tak kena COVID 2 tahun ni, okay? So kita jaga diri kita, make sure kita fit, kita sihat. Kalau kena COVID, touch wood, na'udzubillah, kita boleh lawan dengan senang. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Yazli Yohana kerana bersama kita tengah hari ini. Macam-macam yang kita pelajari daripada doktor. Jaga diri ya doktor, selamat tahun baru. Thanks. Baiklah, kita dah tahu sedikit sebanyak apa yang boleh kita bersedia dari segi kesihatan untuk tahun ini. Dan sekarang ini kita nak saksikan jangkaan 2022 dalam bidang fashion pula bagaimana. Jom kita saksikan. Saban tahun apabila menjelangnya tahun baru, pasti ramai yang menanti jangkaan yang bakal berlaku pada tahun itu. Selain jangkaan dari sudut ekonomi, kesihatan dan juga politik, jangkaan fashion antara yang turut dinantikan oleh setiap individu. Jika tahun lalu koleksi busana atau pemakaian berasaskan warna terang dan neon menguasai carta fashion 2020, tetapi tahun ini, trend all black diramal bakal menjadi antara yang popular melalui kaji selidik yang dijalankan oleh Pinterest Predict semenjak Oktober 2019 hingga September 2021. Selain itu, warna terang seperti warna fuchsia dan electric blue antara salah satu warna yang diramal bakal menjadi trending. Selain dari pemakaian, beberapa fashion potongan rambut pula dijangka bakal menjadi ikutan, antaranya seperti gaya rambut buzz cut, mullet dan short mohawk. Namun walau apa sahaja fashion, mahupun gaya pemakaian yang bakal menjadi trend, pilihan kini terletak di tangan anda. Tepuk dada, tanya selera, setiap individu pastinya memiliki pilihan serta cita rasa masing-masing. Sememangnya tak kira apa-apa jua tahun, wanita dan fashion memang tak dapat dipisahkan. Saya ada terdengar tadi all black antara jangkaan 2022 yang akan menjadi pilihan. Baik, tadi anda bersama dengan Hawa dan kini anda bersama dengan saya untuk jangkaan 2022 perkembangan cuaca. Tapi terlebih dahulu, setakat 1 Januari ini, kita ingin berkongsikan tentang amaran ribut petir yang akan melanda Sabah iaitu sekitar daerah Sandakan, Tongot dan juga Kinabatangan. Dan ini adalah setakat yang dikeluarkan 8.45 pagi tadi dan ianya sehingga 12 tengah hari. Dan kami harapkan rakan-rakan sahabat-sahabat kita di sana selamat dan juga orang kata dalam keadaan yang terkawal. Baik, ini pula mengenai hujan berterusan di mana saban hari kita dah ingatkan, tapi hari ini nampak ianya lebih kritikal di mana kawasan yang bahaya adalah di sekitar Negeri Sembilan, Kuala Pilah, Jempol dan juga Tampin, dan buruk iaitu hujan lebat berterusan dijangka berlaku iaitu yang berwarna jingga itu adalah di sekitar Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan kita lihat banyak daerah-daerah dan kita akan bincangkan lebih lanjut sebentar saja lagi. Dan antara lainnya yang berwarna kuning adalah pada kadar waspada di mana hujan berterusan dijangka berlaku. Ini adalah yang dikeluarkan setakat 6.30 pagi tadi 1 Januari. Okey, baik.
Untuk kita bincangkan lebih lanjut tentang jangkaan cuaca sekurang-kurangnya untuk suku tahun pertama ini atau beberapa hari ini khususnya, kita bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia talian, Dr. Fariza Yunus yang merupakan pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar, sihat Doktor kat rumah ke tu? Hujan ke kat sana tu? Doktor di mana tu? Saya di Bandar Enstad. Ya, betul. Negeri Sembilan hujan. Masih hujan di sana? Kalau ikutkan di rumah saya sekarang ni keadaan cuaca mendung. Hujan sudah reda tadi. Baik, sebelum kita berkongsikan tentang paparan interaktif kita ini, kita nak tanya juga pada doktor tentang keadaan perkembangan terkini cuaca dan tentang bagaimana keadaan terkini cuaca kita ini sebenarnya agak sukar dijangka. Boleh kita kongsi dan memberi pemahaman kepada para penonton? Silakan. Okey, terima kasih Farin ya. Assalamualaikum kepada semua penonton WHI. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TV3 dan juga Wanita Hari Ini kerana menjemput Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia untuk bersama-sama berkongsi maklumat pada hari ini. Untuk makluman semua Farin ya, negara kita sekarang sedang mengalami monsun timur laut yang telah bermula semenjak 3 November yang lepas dan dijangka berterusan sehingga Mac tahun ini. Dan secara umumnya corak cuaca semasa MTL ini terbagi kepada dua fasa. Fasa yang pertama adalah fasa lembap iaitu daripada November hingga pertengahan Januari, dan fasa yang kedua adalah fasa kering daripada pertengahan Januari hingga ke Mac. Dan untuk fasa yang lembap ya Farin ya, sebab kita masih lagi berada baru memasuki Januari 2022, so masih lagi kita berada dalam fasa MTL yang lembap. Dan untuk kawasan-kawasan yang terjejas secara khususnya ya semasa MTL untuk cuaca lembap ini adalah negeri-negeri di Timur Semenanjung iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga di timur Sabah dan juga barat Sarawak. Dan keadaan sekarang masih lagi berterusan keadaan lembap itu ya semandangnya kita masih berada dalam bulan Januari. Dan untuk fasa yang kering pula, fasa ini dijangkakan bermula apabila kita menuju ke bulan Februari ya. Dan kawasan-kawasan terjejas ya khususnya di negeri-negeri utara Semenanjung iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di utara Kelantan. Dan keadaan yang dijangkakan untuk tempoh kering ini, jumlah hujan yang akan diterima adalah kurang daripada 150 mm. Secara umumnya Farin ya, begitulah keadaan cuaca, corak cuaca sehingga suku tahun pertama iaitu sehingga Mac untuk tahun ini. Baik Doktor, saya juga ingin mengajak Dr. Fariza dan juga para penonton untuk bersama-sama tumpukan perhatian kita kepada skrin interaktif ini. Dan seperti mana yang kalau kita lihat apa yang ada di hadapan saya, mungkin kita boleh tumpukan seperti mana yang Doktor katakan tadi adalah di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, di sekitar pantai timur ini. Okey, mungkin kalau boleh saya besarkan sedikit. Baik, Doktor, saya bukan nak kata apa. Kalau kita dapat melihat daripada rujukan medly.gov.my ini, saya nak semua lihat bersama dengan saya. Ini adalah 1 hari bulan 1. Kalau saya ubah 2 hari bulan, masih lagi hampir seluruh negara hujan. 3 hari bulan, 4, 5, 6 dan 7. Sepanjang minggu ini, sekitar 3-4 hari awal, adalah dalam keadaan hujan hampir di seluruh negara. Dan kawasan seperti Terengganu yang paling pantai timur ini, kita lihat jangkaannya selama 3 hari, pagi, petang, malam akan sentiasa hujan. Malah kalau kita lihat 7 hari, ke semua hari pagi, petang, malam hujan. Baik, jadi ini juga dijangkakan di seluruh pantai timur. Jadi apa yang boleh kita ulas ataupun kita rumuskan kepada mereka yang berada di kawasan ini, Doktor? Okey, untuk menjawab soalannya Farin ya. Okey, untuk makluman semua, memang sekarang terdapat amaran hujan berterusan untuk kawasan-kawasan khususnya di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, beberapa tempat di Melaka dan juga di beberapa daerah di Negeri Sembilan ya. Dan mengikut amaran hujan berterusan dikeluarkan itu adalah sehingga malam ini. Walau bagaimanapun yang tadi tu Farin tunjuk itu adalah amaran ramalan ya, ramalan untuk 7 hari iaitu hari semasa dan juga 6 hari kehadapan. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, kita masih lagi berada dalam fasa yang lembap dan berikutan itu keadaan untuk kawasan-kawasan khususnya di negeri-negeri di Timur Semenanjung masih lagi lembap.
Sebab itulah kalau tengok ramalan yang Farin tunjukkan tadi, berterusan hujan untuk tempoh seminggu ini. Baik, Doktor, sebenarnya kalau kita lihat di penghujung 2021 dan hadanya 2022, tidak dinafikan sebagaimana keadaan ataupun ramalan cuaca ini banyak yang berpendapat bahawa sukar untuk dijangka. Jadi untuk tahun 2022 sebenarnya, bagaimana agaknya kita nak bersiap sedia ataupun memahami dan juga menerangkan kepada para penonton bahawa pentingnya untuk kita terus mengikuti informasi terkini tentang ramalan dan amaran cuaca ini, Doktor. Okey, terima kasih Farin. Ya, untuk makluman semua penonton wanita hari ini, negara kita Malaysia adalah beriklim tropika kerana kita terletak di garis lintang khatulistiwa. Dan keadaan cuaca yang beriklim tropika ini, keadaan cuacanya adalah sentiasa berubah-ubah. Oleh itu amat penting untuk kita sentiasa merujuk kepada maklumat yang terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan sebagaimana saya maklumkan tadi, secara umumnya Farin, secara umumnya corak cuaca akan berterusan hujan untuk kawasan-kawasan khususnya di negeri-negeri timur semenanjung akan berterusan hujan sehingga menjelang menghala kita menuju ke bulan Februari, dan selepas itu keadaan akan beransur kering. Itu adalah secara umumnya. Tetapi untuk dari masa ke semasa, corak cuaca itu boleh juga berubah sebab negara kita beriklim tropika dan kejadian di Bukit Petik itu adalah sesuatu yang amat biasa di negara kita. Okey, Okey, Farin. Okey, baik. Minta maaf Doktor. Tadi Doktor dah katakan ada juga di mana keadaan yang akan menjadi kering. Kalau kita lihat hujan sangat lebat, adakah juga sebarang kemungkinan negara kita pada 2022 ini boleh dilanda satu yang panas dan sangat kering luar daripada biasa? Apa pendapat Doktor? Okey, untuk buat masa sekarang Farin, memang kalau ikutkan daripada corak cuaca beriklim tropika ni dan daripada klimatologi data-data yang lepas, pattern cuaca khususnya di semenanjung Malaysia, bila kita masuk pada fasa kedua monsun timur laut iaitu lebih kurang penghujung Januari hingga ke Mac itu, corak cuaca di kebanyakan tempat khususnya di utara dan juga di Kelantan adalah lebih kering berbanding dengan musim-musim yang lain. Dengan jumlah hujan di kebanyakan tempat khususnya di utara dan Kelantan adalah kurang daripada 150. Dan begitulah secara umumnya corak iklim untuk 3 bulan pertama pada tahun 2022 ini. Baik, berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada Dr. Fariza Yunus, Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional. Terima kasih Doktor, terus berkongsikan dengan kami info dan fakta mengenai cuaca di masa-masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Terima kasih Farin. Sebelum tu Farin untuk saya suka untuk mengingatkan semua agar download aplikasi My Cuaca yang boleh didapati secara percuma di Google Play dan App Store. Di situ berbagai maklumat boleh dikongsikan khususnya berkenaan dengan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, terima kasih Doktor. Dan seperti mana kalau mungkin ada yang tertanya, interaktif ataupun visual interaktif ini boleh didapati di met.gov.my. Okey. Baik, kepada penonton-penonton, banyak lagi yang kita kongsikan. Selepas ini topik yang cukup menarik, jangkaan mengenai topik kewangan pula. Jadikan terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kita kembali. Okey, Hawa, tadi kita dah bincangkan, kita dah tunjuk sikit mengenai fashion, cuaca dan juga kesihatan. Kali ini topik yang juga cukup penting dan ramai yang minat topik ini iaitu tentang kewangan. Awal-awal tahun ni kalau boleh kita nak berancang lah. Okey, 3 bulan pertama macam mana kita nak buat penyimpanan. Untuk ujung tahun nak pergi bercuti nanti macam mana kita nak simpan supaya ada kan. Lebih lagi sekarang ni banyak situasi-situasi luar jangka dan juga cemas. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia dalam talian video iaitu Dr. Azizul Azli Ahmad, Pensyarah Kanan UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Farin, Hawa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Doktor. Oh, semangat Doktor kita ni. Tapi sebelum semangat kita ni Doktor berada di sana di Perak, bagaimana keadaan cuaca tu Doktor? Alhamdulillah. Pagi tadi hujan sedikit, saya boleh nampak di luar lah. Angin sepoi-sepoi bahasa sedang bertiup. InsyaAllah saya rasa sehari dua cuaca pun, matahari pun malu-malu nak keluar ni. Walaupun dah dekat pukul 12 ni,
masih lagi geduk macam tu, Farid. Alhamdulillah. Okey, baik. Doktor, terima kasih bersama kita hari ini. Kita nak sembang-sembang tentang kewangan sikit. Sebab yalah dah 2 tahun ini ada situasi yang kita tak jangka, COVID-19, dan yalah ramai yang terkesan juga. Jadi macam mana ni untuk tahun 2022 supaya kita lebih bersedia dengan situasi-situasi yang susah kita nak jangka, Doktor? Tahun berbelanja, tahun berjaga-jaga, tahun menyimpan atau bagaimana? Doktor, silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin, terima kasih Hawa. Wanita hari ini, kita menjangkakan ada beberapa perkara yang akan berlaku lah. Sebagaimana cuaca kita tengok tadi, dia akan datang dengan tanda-tanda. Ya, kita tengok begitu sebab ada satu perumpamaan tu dia kata rumput tidak akan hijau tanpa air. Begitulah perumpamaan dia. Sama juga dalam kewangan ya. Kita tengok 2 tahun ini berlaku sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tak pernah jangka satu ketika kita kena duduk di rumah, ada satu wabak penyakit yang datang dan sebagainya. Selama ni kita tak begitu peduli sangat tentang keuangan dan sebagainya. Sebab apa? Kita yakin bahawa kita akan tetap dapat duit, kita adalah sedikit simpanan, consistently dan sebagainya. Nah, hari ni kita belajar sesuatu benda yang barulah. Baru-baru ni saya tengok apa, ramai orang kongsi ramai orang kongsi beg kecemasan. Perasan tak? Orang letak beg macam Farin, dia tak risau. Dia kaya raya dah. Dia amin. Topik tu. 2022 amin. Kita ni awak. Jadi beg kecemasan ni orang cerita kena ada macam-macam, kena ada power bank, kena ada solar. Mulai sekarang 2022 ni kita bincang juga dengan keluarga kita untuk menyediakan beg-beg kecemasan keuangan ini. Sebagai suami yang handsome macam Farin ini, alhamdulillah. Berapa banyak duit yang kita perlu ada tahun 2002 ini sebagai standby. Dengan perubahan-perubahan cuaca, perubahan-perubahan ekonomi, kita tengok semalam beberapa kos pengangkutan mula meningkat, bawa barang luar masuk dan sebagainya, kebergantungan kita juga tinggi terhadap sumber-sumber makanan daripada luar ni. Jadi kita menjangkakan harga barang juga akan naik. Sebagai suami yang handsome, kacak, maknanya kita kena sediakan dana untuk keluarga kita. Dan dana ni kita sebagai macam beg kecemasan tu je lah, kita kena standby. Berapa banyak? So kalau bagus, cantiknya kurang lebih 6 bulan daripada nilai gaji kita. Itu yang paling bagus dan baik lah untuk kita. Bagi orang bujang pun, janganlah rasa kita orang bujang. Tak perlu risau, tak ada apa. Okey. Saya nak pesan gini, orang bujang, waktu bujang ni lah yang paling ideal dan bagus untuk buat simpanan dalam 30 hingga 40% gaji. Sebab apa? Sebab waktu ni komitmen kita tak sebesar dengan lelaki-lelaki yang dah kahwin ni ataupun orang-orang yang berkeluarga ni. Orang yang berkeluarga ni, kadang-kadang nak simpan 10% pun keluar air hidung tu. Punyalah susah nak simpan 10% jenuh ni. Jenuh. Tapi bagi orang bujang ni bukanlah maksud dia tak ada komitmen. Tetapi manfaatkan waktu kita bujang ni, simpan dalam gaji kita dalam 30-40% daripada gaji yang kita dapat tu, kita allocate, kita simpan dan kita jaga dengan baik untuk tahun. Saya senyum tergelak tu apa? Saya faham sangat. Saya dapat merasakan apa yang doktor katakan tadi tu. Orang bujang jadi suami ni dia lain sikit. Okey. Tapi doktor, tadi kita dah terangkan bagaimana 2022 kita sangat digalakkan dan perlu ada beg kecemasan dan sebagainya. Okey, tapi kita nak merujuk kepada apa yang dah berlaku. Saya pasti kebanyakan yang dah ada beg kecemasan, apatah lagi yang tak ada, sudah merosot. Kerana dengan apa yang terjadi di penghujung tahun ini, banjir dan sebagainya. Jadi apa pilihan yang mereka ada? Sebagai contoh, barang keperluan rumah, barang makanan, nak perbaiki rumah dan sebagainya. Ada orang kata, pinjamlah untuk perbaiki. Adakah itu pilihan yang tepat? Atau apa sebenarnya pilihan yang mereka ada, Doktor, untuk kembali bangkit? Okey. Sebenarnya kita tak banyak pilihan pun dalam hidup kita. Tetapi itu tidak menjadikan bahawa untuk kita kalah dalam hidup ini. Sebab macam Farin kata tadi, kalau kata kita ada 6 bulan, kita bukan 6 bulan dah sekarang duduk kat rumah. Kita dah 24 bulan dah. Kita dah. Jadi kalau orang kata siapa yang bagus, banyak mana simpan pun, kalau keadaan dah jadi macam ni dan sebagainya, maka akan habis juga dan sebagainya. So apa pilihan-pilihan yang kita ada? Sebenarnya, nombor satu, mana dia kita kena start menilai. Saya selalu sebut kepada pelajar saya, kepada kita kena diagnose keluarga kita. Perbelanjaan keluarga kita ni kita kena diagnose. Sebab kadang-kadang, kalau nak cerita cukup tak cukup ni kadang-kadang, percayalah, sebelum datangnya pandemik pun kita masih lagi bahas tentang tak cukupnya. Apatah lagi waktu datangnya pandemik. Betul ke tidak? So makna dia apa? Kita duduk, sit down dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak, kita sit down, kita senaraikan apa yang menjadi keperluan kepada keluarga kita. Kadang-kadang ada benda yang sebenarnya kita rasa perlu, tapi tak perlu pun. Tak salah kalau bangun pagi kita jerang air, masak air, pindahkan air masuk, daripada kita tekan
je. Air keluar, air yang panas kan, kita kena bayar bulan-bulan. So ada benda yang kita dah rasa benda tu sebagai satu keperluan dah. Ya? Hakikatnya tidaklah menjadi satu keperluan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang kita boleh usahakan sebenarnya? Ya? Kita lihat sema apa aset-aset yang kita ada yang mudah dicairkan. Ada simpanan-simpanan kita ataupun ada aset-aset kita yang sebenarnya kita boleh cairkan, kita boleh gunakan dalam waktu duit kita habis, waktu dalam keadaan kita bencana ni dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah manfaatkan apa yang kerajaan isytiharkan. Saya tengok semalam kerajaan ada buat pengumuman dan sebagainya, ada beberapa proses untuk kita survival hidup dan sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya Farin dalam keadaan sekarang ni, kita kena kenal pasti di dalam keluarga kita ni yang mana keperluan dan yang mana kehendak. Kadang-kadang kita ni tak pernah pun dididik ataupun diajar pun tentang pengurusan kewangan. Sebab itulah saya gariskan ada kurang lebih 3 benda yang kita kena cuba usahakan belajar tahun ini. Nombor 1, belajar menggunakan duit. Kita tak pernah diajar pun tentang guna duit. Pegang duit, belek duit, yang kita diajar dapat gaji, habiskan duit. Belanja. Macam tu kan. Yang kedua, kita tidak diajar menjaga duit. Dia beza dengan menggunakan duit. Menggunakan duit ni pun tak diajar. Yang kedua ni menjaga duit. Menjaga duit ni maknanya lepas kita dapat, macam mana kita nak jaga duit? Ada orang dia boleh menabung tetapi tak lama Farin. 3 bulan lepas tu hanyut, hilang sebab dia tengok, ya Allah banyaknya duit aku. Yes. Jadi menjaga duit ni juga perlu satu seni yang baik, yang bagus. Supaya kita, contoh saya nak beritahu lah, contoh menjaga duit ni macam mana kan, contoh macam ni. Kita letak dalam, katakanlah kita dapat duit, kita nak simpan. Ada orang dia boleh bersimpan lama, dia boleh simpan bertahun-tahun. Ada orang 6 bulan lepas tu dia kata, ya Allah kaya ni kan. So simpan di akaun yang kita susah nak keluarkan. Sebab tu saya selalu sebut. Ada orang kalau dia susah letak dalam akaun yang tak ada ATM card, boleh, mudah. Maksudnya kita tak ada ATM card kan, tengok dalam online bank, ya Allah banyak, transfer lah kan. Jadi cari benda yang tu. Dan akhir sekali usahakan benda ni, belajar gandakan duit. Macam mana doktor? Mana kita dapat RM100 ya, daripada RM100 macam mana kita nak bagi jadi RM200, daripada RM50 macam mana nak bagi jadi RM100. Belajarlah sedikit ilmu pelaburan, investment, pelaburan-pelaburan yang patuh syariah dan sebagainya. Kalau tak tahu juga belajar dengan Fahrin, dia paling kaya kalangan banyak doa dapat ni. Nak gandakan duit ni. Dia bergandakan duit. Jangan pula pergi ambil mesin photostat duit tu ya. Itu tak boleh. Okey. Baik. Doktor, di penghujung ni Hawa ni dia suka berbelanja doktor. Jadi dia nak tanya ni, apa tips dan nasihat bagi mereka yang gemar berbelanja, melancong dan sebagainya lah untuk 2022 ni? Sebab nak tak nak doktor, kita kadang-kadang ada kehendak kita juga. Jadi kita menyimpan laki bersama. Menyimpan je juga. Seringkasnya doktor, silakan. Terima kasih Farin, terima kasih Hawa. Dia sebenarnya setiap orang ni tak akan sama. Sebab itulah dalam beberapa buku kewangan yang saya tulis, kita tengok jari kita tak akan sama dengan sesiapa. Nasihat, pandangan yang saya bagi ni mungkin sesuai dengan Farin, mungkin sesuai dengan Hawa, tetapi mungkin tak sesuai dengan orang lain. Sebab itulah akhirnya kita kena tanya diri kita. So kalau katalah dalam keadaan kita sekarang ni kita start rendahkan sikit. Kita nak berjalan juga. Tapi dalam keadaan pandemik, kita tengok orang tahun baru pun orang tak sambut dan sebagainya. So instead of kita pergi ke Honolulu melancong, kita pergi ke Kota Kinabalu. Saya rasa okey je, tak ada masalah pun ya. Maknanya dia kita belajar rendahkan sedikit impian kita. Boleh je, tak ada masalah. Siapa yang ada duit, pergi berjalan dan sebagainya. Saya petik sedikit kata-kata Manan Said. Dia kata apa? Kerjakanlah sesuatu masa mudamu yang akan memberi kebahagiaan hidup di masa tuamu. Kerjakanlah sesuatu di sepanjang hidupmu yang akan memberi kebahagiaan hidup sekarang dan selamanya. Menjadi tua itu takdir, menjadi dewasa itu pilihan. Dia kata hidup harus menerima dengan seindah-indah penerimaan. Hidup harus difahami dengan setulus-tulus pemahaman dan hidup harus dinikmati dengan penuh kebahagiaan dan kesyukuran. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tetapi kita tidak harus sempurna untuk menikmati hidup ini. Tidak ada yang murah dalam hidup, tetapi bukan bermakna hanya benda mahal menjadikan hidup kita itu bahagia. Baik, saya kira kata-kata itu merupakan satu penutup daripada Dr. Azizul. Terima kasih sekali lagi doktor kerana berkongsikan bersama dengan kita pelbagai tips kewangan untuk 2022. Terima kasih sekali lagi doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Hawa, terima kasih Farin. Selamat tahun baru. Jadi kita berehat seketika. Teruskan bersama kami, banyak lagi yang kami nak kongsikan. Wanita hari ini. Terima
Terima kasih kerana masih bersama kami di Wanita hari ini. 1 Disember 2022, tahun baru dah. 1 Januari. Saya cakap apa? 1 Disember. 1 Januari 2022. Tak move on lagi dengan Disember. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami sepanjang siaran pada hari ini. Kami ucapkan selamat tahun baru. Teruskan dengan azam baru anda. Dan Wanita hari ini terus dengan pengisian menarik sepanjang 2022. Contohnya, hari Isnin nanti topiknya kalau dah jodoh. Kalau dah jodoh, banjir pun sanggup diredahi. Betul. Kalau dah jodoh ni tak kira apa juga keadaan, tak kira bencana ke, tak kira musibah ke, tak kira apa. Kalau Tuhan kata dah jodoh kita, ia tetap jadi jodoh kita, tak kira apa juga keadaan. Macam juga Hawa. Bila Hawa jodohnya? 2022? InsyaAllah hari Sabtu. Tahun tak pasti lagi. Okey. Kita pun nak ucapkan selamat pengantin baru kepada anda yang pada hari ini mendirikan dalam rumah tangga. Semoga jodoh bahagia, berpanjangan sentiasa. InsyaAllah. Dan bagi mereka yang terus dilanda ujian, dugaan dan sebagainya, kami doakan anda semua selamat segalanya, dipermudahkan. Semoga lembaran 2022 ini menjadi satu tahun yang lebih cerah, lebih bahagia, bersinar untuk kita semua. InsyaAllah. Kami tinggalkan anda di sini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.